Okey, kecekapan. Kecekapan ialah tenaga output yang berfaedah dibahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Dan kecekapan ini kita ukur dalam peratusan. Okey, dan kecekapan ini kalau kita nak mudahkan, kita boleh tulis seperti ini ya. Sebab kita tahu ya, tenaga ini dalam bahasa Inggeris ialah kita sebut sebagai energy. Okey, dan energi ini dan tenaga ini simbolnya adalah E besar. Jadi di sini kita boleh tulis E output kita bahagikan dengan E input. Darabkan dengan 100%. Jadi untuk mudah nak ingat ya, untuk kecekapan peratusan kecekapan ini EO, O dekat atas bahagi dengan EI, I di bawah, O I. Okey, mudah saja nak ingat. Okey, dan apakah definisi bagi kecekapan? Kecekapan tenaga ialah peratusan tenaga output tenaga ialah peratus tenaga input yang telah diubah menjadi tenaga output yang berfaedah. Jadi apakah bezanya? Ini seperti ini ya. Jika ada sebuah kereta yang kita bekalkan tenaga input dia adalah sebanyak 1000 joule. Jadi ini adalah input, iaitu tenaga yang telah dibekalkan terlebih dahulu. Okey, keseluruhannya 1000 joule. Kemudian kereta ini dijalankan dan seperti mana kita tahu, kereta kita perlukan untuk menggerakkan kita. Jadi tenaga yang paling utama yang kita perlukan bagi sebuah kereta ataupun daripada sumber input yang awal yang dibekalkan ialah untuk menjadi tenaga kinetik, iaitu supaya kereta itu dapat bergerak. Jadi tenaga kinetik ini adalah output yang kita kenali sebagai output yang berfaedah, yang kita nak supaya minyak ataupun petrol ataupun diesel yang kita gunakan ini dapat disalurkan menjadi tenaga kinetik supaya kereta ini dapat bergerak. Tetapi in the same time, dalam masa yang sama terdapat pembaziran berlaku, yang mana kereta tetap menjadi panas, enjin di sini menjadi panas, dan ini ialah tenaga haba yang kita tak nak tapi tetap dibebaskan. Dan mungkin tenaga haba yang digunakan ialah 200 joule. Selain daripada tenaga haba, enjin juga mengeluarkan tenaga bunyi. Ini juga adalah pembaziran yang berlaku, dan ini kita kenali sebagai tenaga output yang dibazirkan, iaitu tenaga bunyi yang dibazirkan mungkin sebanyak 50 joule. Jadi yang tinggal untuk tenaga kinetik ini ialah 750 joule. Jadi ini adalah tenaga output yang berfaedah. Jadi tenaga output yang berfaedah inilah yang kita letakkan di sini. Okey, tenaga output yang berfaedah dan dibahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan, iaitu yang awal-awal. Okey. Jadi jika tinggi kecekapan, kita lihat pula jika ada sebuah kereta lama, katakanlah ini adalah kereta baru. Kereta baru ya. Okey, ini pula adalah kereta lama. Okey. Yang mana enjin dia berbunyi agak kuat, yang mana enjin dia lebih panas selepas perjalanan. Okey, katakanlah input yang dibekalkan kepada kereta lama ini sama dengan kereta baru, iaitu 1000 joule. Okey, tetapi kereta lama ini tidak dapat bergerak dengan selaju kereta baru. Jadi mungkin tenaga kinetiknya adalah lebih rendah outputnya, output berfaedah yang kita mahu. Tetapi tenaga haba yang dikeluarkan adalah lebih tinggi, mungkin sebanyak 250 joule, dan kereta lama biasanya bunyinya kuat. Okey, mungkin mencecah sehingga 150 joule.
Jadi, tenaga output yang berfaedahnya iaitu tenaga kinetiknya hanyalah tinggal ini adalah 400. Jadi 1000 tolak 400 adalah 600 joule. Jadi ini sahajalah yang ada untuk tenaga kinetik. Jika kita lihat di sini ya, yang mana satukah yang lebih mempunyai kecekapan lebih tinggi. Jadi kita gunakan formula yang telah kita pelajari tadi, iaitu tenaga output dibahagikan dengan tenaga input. Okey, mari kita kira ya. Untuk kereta baru, tenaga outputnya ialah 750 joule. Manakala tenaga inputnya ialah 1000 joule. Darab dengan 100. So kita dapat 75%. Ini adalah kecekapan bagi kereta baru. Berbanding dengan kereta lama ini, tenaga outputnya ialah 600 joule. Manakala tenaga inputnya ialah 1000 joule. Kita darabkan dengan 100, so kecekapannya ialah 70% sahaja. Kecekapannya ialah 60% sahaja. Jadi kecekapan bagi kereta baru adalah 75%, manakala kecekapan bagi kereta lama 60%. Jadi jika peratus kecekapan tinggi, maka itu bermakna alat elektrik tersebut ataupun kecekapan alatan tersebut adalah lebih cekap, ataupun ianya dapat berfungsi dengan lebih efisien dan lebih baik. Berbanding dengan peratus kecekapan yang rendah, maka ianya kurang cekap atau kurang efisien, kurang berkesan. Jadi untuk alatan dan juga termasuk alatan elektrik ya, kita mahukan kecekapan yang lebih tinggi peratusannya berbanding dengan kecekapan yang rendah. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah kaedah untuk menghitung. Ini adalah beberapa soalan yang cikgu sediakan, okay, berbanding dengan contoh yang telah kita berikan tadi, iaitu kereta. Okay, ini pula adalah melibatkan alatan elektrik. Bagaimana kita hendak menyewa kecekapan bagi sesuatu alat elektrik. Okay, seperti mana yang kita dah belajar tadi, untuk mendapatkan peratus kecekapan, kita perlulah formula kecekapan. Kita ulang balik supaya kita mudah ingat ya. Kecekapan dalam peratus adalah sama dengan tenaga output di ke atas ya, yang berfaedah. Okey, kita ikut tulis faedah bahagi dengan tenaga input. Macam cikgu cakap tadi, tenaga input adalah yang paling yang dibekalkan. So ini adalah input. Okey, iaitu 100 joule tenaga elektrik yang dibekalkan, input. Manakala tenaga yang telah digunakan ini kita sebut sebagai output. Okey, di sini kita dapat lihat bagi suatu mentol, outputnya terdiri daripada dua jenis, iaitu yang pertama adalah tenaga yang kita perlukan bagi sebuah mentol. Kita pasang mentol untuk mendapatkan cahayanya. Jadi itulah tenaga output yang berfaedah. Jadi tenaga cahaya. Tetapi jika kita biasa pasang mentol, lama-kelamaan mentol tersebut dalam masa yang lama ya, mentol tersebut akan mengeluarkan haba. Jadi haba ini kita tidak mahukan, kita tak nak. Jadi dia adalah tenaga output yang dibazirkan. Okey, jadi tenaga output berfaedah kita bahagikan dengan tenaga input, darab dengan 100. Okey, jadi kita masukkan saja semua input yang ada, semua info yang ada ke dalam formula ini. Jadi tenaga output yang berfaedah dia adalah 15 joule. Masukkan saja 15 joule.
jangan masukkan tenaga output yang dibazirkan. Walaupun kita dapat lihat, wow, tingginya tenaga habanya iaitu 85 joule. Okey, tetapi ianya bukanlah tenaga output yang kita perlukan. Okey, jadi tenaga input pula ialah 100 joule. So, kita darabkan dengan 100%. So, kita dapat jawapannya ialah sebanyak 15%. Hanya 15% saja kecekapan mentol ini. Mentol ini sebenarnya memang mengeluarkan tenaga, jenis ini mengeluarkan tenaga haba yang lebih tinggi. Kerana biasanya mentol yang jenis seperti ini, yang lampunya berwarna kuning, digunakan di dalam reban ayam untuk memanaskan anak ayam pada waktu malam ataupun pada waktu musim sejuk. Oleh itu, kalau jika fungsi mentol yang digunakan ini untuk memanaskan anak ayam, jadi tenaga output yang berfaedah ialah tenaga haba. Kerana fungsi utama yang kita mahukan ialah untuk memanaskan ayam. Okay. Tetapi jika mentol ini digunakan di dalam rumah untuk kita menerangi rumah kita untuk melakukan kerja aktiviti, maka tenaga output yang berfaedahnya adalah tenaga cahaya. Okey, baiklah, kita lihat pula alatan elektrik yang kedua. Alatan elektrik yang kedua ialah cerik elektrik, yang mana ini adalah inputnya. Okey, tenaga elektrik yang telah dibekalkan kepada cerik ini ialah sebanyak 800 joule. Dan tenaga outputnya terdiri daripada dua, iaitu yang berfaedah. Seperti biasa, kita mahukan cerik elektrik ni untuk memanaskan air minuman kita. Okey, jadi untuk memanaskan, jadi tenaga output yang berfaedahnya adalah tenaga haba. Manakala tenaga output yang dibazirkan ialah tenaga bunyi, kerana cerik elektrik ketika memasak air mengeluarkan bunyi yang agak kuat. Jadi tenaga bunyi adalah tenaga yang dibazirkan, yang kita tidak perlukan. Jika tadi tenaga mentol kita letakkan tenaga haba sebagai tenaga output dibazirkan, tetapi bagi cerik elektrik, tenaga haba adalah tenaga output yang berfaedah. Okey, kita teruskan pengiraan kita. Kita ulang balik. Formulanya adalah kecekapan dalam peratus sama dengan tenaga output di atas bahagi dengan tenaga input di bawah. Darab dengan 100%. Tenaga output ini adalah yang berfaedah. Okey, yang berfaedah di sini adalah ini. Jadi 750 joule. 750 joule kita bahagikan dengan 800 joule. Darab dengan 100%. Okey. Inputnya adalah 800 joule. Jadi jawapan akhirnya ialah kita tekan kalkulator dan kita dapat 93.75%. Jadi kecekapan bagi cerik elektrik adalah 93.75% dan cerik elektrik ini adalah sangat cekap untuk memanaskan air. Berbanding dengan mentol jenis ini yang kecekapan untuk mendapatkan tenaga cahayanya hanyalah 15% sahaja, kurang daripada 50%. Jadi kecekapannya adalah rendah dan kurang cekap. Baik, ini adalah teknologi berkonsepkan kecekapan tenaga. Di sini cikgu nak share 3 jenis lampu. Okey, ini adalah lampu yang bulat tadi yang kita dah kira kecekapannya adalah rendah. Okey, dan lampu ini kita sebut sebagai lampu berfilamen. Filamen. Kenapa kita sebut sebagai berfilamen? Kerana ini adalah filamennya. Okey. Dan ini adalah lampu jimat tenaga yang kita biasa sebut sebagai CFL, iaitu Compact Fluorescent Lamp. Dan yang ketiga ini adalah lampu kita sebut sebagai lampu LED, iaitu Light Emitting Diode. Mari kita lihat perbezaan kuasa bagi ketiga-tiga lampu ini. Okey, lampu berfilamen adalah menggunakan kuasa sebanyak 60 watt.
lampu CFL 15 watt sahaja, manakala lampu LED 9 watt. Sangat rendah berbanding dengan lampu filamen. Okey, jadi kuasa tahunan bagi lampu filamen adalah 176 kilowatt jam. Okey, jika kita darabkan dengan penggunaan 8 jam sehari dalam masa setahun. Manakala CFL hanyalah 44 sahaja, LED hanya 26 sahaja. Maksudnya kuasa bagi LED adalah yang paling rendah jika dikomparekan dengan di antara dua yang lain. Kita lihat purata jangka hayat bagi lampu berfilamen. Jika penggunaan secara berterusan boleh mencecah sehingga 1500 jam. Okay. Tetapi jika penggunaan biasa yang mana kita pasang on atau kemudian off, kemudian on balik, okay, dan itu boleh mencecah sehingga 6 bulan. Tapi jika berbanding dengan lampu CFL, boleh mencecah sehingga 8 jam jika penggunaan berterusan. Maksud berterusan ini kita tak off, okey, sentiasa on. Okey, 8,000 jam. Tapi jika kita off on, so dia boleh mencecah sehingga 5 tahun berbanding dengan lampu LED. Jika menggunakan lampu ini secara berterusan tanpa off, boleh mencecah 20,000 hingga 50,000 jam. Manakala jika penggunaan biasa boleh mencecah sehingga 17 tahun. Wow. Okey. Dan bagi kecekapan tenaga pula, lampu berfilamen ini kerana kuasanya yang tinggi, jadi tenaga maksimum elektrik yang kita gunakan yang boleh ditukarkan kepada tenaga cahaya sebagai tenaga output berfaedahnya hanyalah 10% sahaja. Berbanding dengan lampu CFL yang yang maksimumnya boleh ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah sebanyak 50%, manakala bagi lampu LED 90%. Jadi lampu LED ini adalah yang lebih cekap. Sepatutnya lampu LED lah menjadi pilihan kita, yang mana ia dapat menjimatkan tenaga elektrik, yang mana dapat menjimatkan bil elektrik rumah anda, kerana bil elektrik kita dihitung menggunakan kuasa jam. Okey, dan yang kedua, dia juga dapat menerangi lampu rumah anda dengan lebih cerah walaupun penggunaan kuasanya lebih rendah. Jadi lampu LED is pilihan yang baik. Okey, jika kita lihat tadi 3 jenis lampu yang berbeza mempunyai kuasa yang berbeza, begitu juga dengan alatan yang lain. Jika anda hendak membeli peti sejuk contohnya, jika ada 5 peti sejuk di kedai tersebut, kelima-lima peti sejuk itu sebenarnya mempunyai kadar kecekapan yang berbeza. Oleh itu, di Malaysia dan juga di negara-negara lain, kita telah pun menggunakan satu label yang kita sebut sebagai label cekap tenaga, yang mana dapat membantu untuk kita sebagai pengguna memilih alatan elektrik yang lebih cekap untuk penjimatan tenaga. Okey. Label cekap tenaga ini biasanya dia dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Jaya Tenaga. Okey. Dan ini adalah contohnya, kita biasa lihat ditampal di alatan elektrik. Dan ianya berbeza sebenarnya. Okey, mari kita lihat apakah perbezaan, apakah maksud di setiap label-label dan simbol-simbol yang ada dalam label ini. Okey, yang pertama adalah bintang yang berwarna kuning ini. Okey, bintang yang berwarna kuning ini sebenarnya melambangkan perkadaran tenaga. Ianya terdiri daripada 1 hingga 5 bintang. Ada alatan yang mempunyai 2 bintang sahaja, iaitu yang paling rendah. Ada yang bermakna 3 dan 4 sahaja. Okey, sebenarnya jika bintang ini adalah lebih tinggi, maka ianya sebenarnya adalah lebih baik. 5 star is very good. Okey, yang kedua adalah di sini. Di sini contohnya dituliskannya sebagai penyaman udara. Jadi ini ialah jenis alatannya. Yang ketiga ialah ini bintang dan nombor di tengahnya. Jadi ini menerangkan tentang perkadaran tenaga tetapi dalam nombor. Seterusnya di sini.
Di sini pula adalah informasi bagi jenama dan juga model alat elektrik tersebut. Informasi yang lengkap, jenama dan modelnya. Seterusnya, di dalam kotak ini ditulis penggunaan tenaga purata dalam setahun. Okey, jadi bermaksud kuasa bagi alatan tersebut ditukarkan kepada unit kilowatt dan kita dapatkan dengan berapa jam penggunaannya dalam sehari penggunaan biasa dan didarabkan setahun. Dan unitnya adalah kilo jam bahagi tahun. Dan yang seterusnya ialah penjimatan tenaga berbanding alatan 2 bintang. Tadi cikgu ada bagi tahu 2 bintang adalah yang alat elektrik yang paling kurang kecekapannya. Jadi kita bandingkan alat elektrik ini yang mempunyai 5 bintang dibandingkan dengan alatan 2 bintang di sini. Okey, jadi kita dapat lihat di sini produk ini menggunakan 5.59% kurang tenaga. Maksudnya penjimatan itu dihitung dalam unit peratus. Dan akhir sekali di sini juga ditulis alatan ini telah pun diuji ataupun dites menggunakan konsep ISO berapa. Okey. Jadi ini adalah ujian piawai yang digunakan. Turut dinyatakan di sini. Okay. Jadi cikgu nak share beberapa contoh label cekap tenaga bagi pelbagai alatan. Okey. Ini ialah contoh beberapa contoh label cekap tenaga bagi beberapa alatan. Jika anda lihat di sini ini terdiri daripada 2 bintang saja, 3 bintang. So nombor pun di sini kat sini 2, 3, kat sini 4 bintang jadi 4 dan 5 bintang ini adalah 5. Dan 5 bintang ini adalah yang paling cekap dan paling bagus. Okay. Dan ini pula cikgu nak kongsi contoh-contoh yang telah dilekatkan. Kita boleh lihat di kedai-kedai jualan alat elektrik. Okey, dia akan tampal supaya kita mudah untuk membuat pilihan. Okey, dan ini pula adalah perkongsian daripada tenaga TNB, Tenaga Nasional Berhad, yang mana lebih banyak bintang, lebih jimat tenaga. Jadi jika anda ingin membeli ataupun diberi pilihan beberapa alat elektrik, jadi pastikan anda memilih alat elektrik yang mempunyai bintang yang paling banyak. Okey, ini juga cikgu kongsikan beberapa teknologi berkonsepkan kecekapan elektrik yang lain selain daripada lampu LED yang telah pun kita pelajari tadi, yang mana peratusan kecekapannya adalah sangat tinggi, iaitu 90%. Okey, jadi contoh lain yang menggunakan teknologi kecekapan tinggi ini ialah kereta elektrik. Okey, contohnya yang banyak dihasilkan di negara US iaitu daripada company syarikat Tesla. Okey, sangat bagus ya. Okey, seterusnya ada juga television. Okey, dan juga yang penting juga ialah kabel, konduktor, kabel superkonduktor. Ini sangat-sangat kecekapan paling tinggi. Okey, nama pun super kan. Okey, contoh lain selain daripada televisyen ni ada juga alatan elektrik yang lain lah, seperti peti sejuk, pendingin hawa, mesin basuh dan sebagainya. Yang mana kalau kita hendak pilih, perlu pilih yang mempunyai 5 star. Okey? Okey. Dan kita lihat pula bagaimanakah penggunaan tenaga elektrik yang dalam alatan elektrik ya, yang mana dapat mempengaruhi, cikgu cakap tadi, jika
alatan elektrik yang lebih cekap, yang kecekapan tenaga dia tinggi, maka dapat menjimatkan bil elektrik rumah anda. Bagaimanakah? Okey, dan ini adalah contoh meter elektrik yang ada di luar rumah kita. Ini biasanya meter elektrik bagi 3 fasa, 3 phase. Okey, dan ini adalah yang biasa kita lihat di rumah kita. Okey, di rumah kawasan-kawasan kampung, bukan jenis smart ya. Dan ini kita sebut sebagai meter elektrik. Jadi biasanya pekerja TMB akan melihat mendapatkan berapakah nombor yang terdapat pada meter elektrik ini untuk didarabkan dengan harga bagi satu unit penggunaan. Okey, jadi ini adalah bagi menentukan kuantiti penggunaan elektrik bagi sesebuah rumah ataupun sesebuah kilang, dan dengan mengetahui kuantitinya maka ia dapat menentukan kos. Okey, kita darab sahaja dengan harga bagi seunit. Okey.